Salam sejahtera dan salam perpaduan bersama saya Sansi anak John dalam subjek GM 3013 Hubungan Manusia dalam Pentadbiran. Kali ini kumpulan saya akan mengupas tajuk konflik dalam organisasi. Apa itu konflik? Definisi konflik adalah berbeza mengikut pahaman individu. Namun menurut Louis tahun 1987, beliau mendefinisikan konflik sebagai persaingan semula jadi di antara dua ataupun lebih pihak untuk mendapatkan sumber-sumber, pangkat dan kuasa. Terdapat banyak faktor yang mendorong kepada berlakunya konflik di dalam organisasi. Di antaranya adalah seperti persaingan untuk mendapatkan sumber yang terhad, ketidakjelasan tanggungjawab dan kuasa, persandaran tugas, matlamat yang berbeza, serta kekaburan dalam pembahagian dan pemusatan kuasa. Sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut berhubung konflik dalam organisasi, apa kata kita layan dulu sketsa yang telah disediakan oleh ahli kumpulan saya. Aduh, tak masuk lagi. Si Mila duduk minum. Terima kasih. Hari ni. Basket. Lihi. Tengok muka kau ni macam ada masalah je. Hai tu. Kau macam tak tahu kerja je. Selalu MC je, ada masalah ke? Kau cerita sikit. Memang ada masalah lah Asma. Kenapa? Ni, tuntutan aku tak masuk-masuk sampai sekarang. Bukan bulan ni, beberapa bulan yang tak masuk. Ya ke? Kita okey je kan? Yalah. Ha. Kita orang tiap bulan dah masuk dah. Tak ada masalah pun. Betul lah. Betul, kau pula tipu. Kalau macam tu, kau akan jumpa dengan ketua unit aku. Kenapa tuntutan aku tak masuk-masuk? Baik kau pergi sekarang. Kau tanya sendiri. Okey, aku pergi jumpa dulu. Okey, terima kasih. Sama. Puan, mohon minta masuk Puan. Duduk sekali. Terima kasih Puan. Apa benda siapa tu ni? Yang ni Puan, masalah tuntutan kerja lebih masa saya tak masuk sampai sekarang. Sudah berbulan tak masuk Puan. Ya ke? Tapi yang peliknya Puan, rakan saya di unit lain semua dah masuk. Unit mana tu? Unit pekerja asing. Bermakna tuntutan kerja lebih masa unit pekerja asing dah masuk. Dah masuk Awak dah. maksudkan unit kita tak bayar, dia tak bayar lagi lah. Itu saya tahu, tapi saya memang tak masuk. Tak apa. Nanti saya cuba cek dengan bahagian kewangan berkenaan dengan pembayaran tuntutan tu ya. Apa-apa nanti saya akan maklumkan kepada awak. Okey, baik Puan. Okey, terima kasih Puan. Saya mendapat aduan daripada anggota saya berkenaan tuntutan diorang tak dibayar. Tuntutan? Tuntutan apa tu Puan? Tuntutan berkenaan dengan allowance kerja lebih masa. Oh, Puan daripada unit penguatkuasa kan? Yes, saya. Macam ni Puan, sebenarnya saya terpaksa dahulukan pembayaran bagi unit-unit lain dulu Puan.
Sebab sekarang ni kita mempunyai sumber kewangan yang terhad. Kenapa unit lain tak ada masalah untuk diluluskan? Kenapa ada masalah untuk unit saya untuk diluluskan bayaran tuntutan tu ya? Macam yang saya katakan tadi, saya terpaksa dahulukan tuntutan daripada unit-unit lain dan kemudian kan daripada unit puan. Agensi kita sekarang memang mengalami masalah sumber kewangan yang terhad. Jadi saya terpaksa dahulukan yang dahulu. Itu masalahnya sekarang. Sepatutnya awak lebih bersifat lebih adil dalam membuat pembayaran tuntutan kepada anggota kita. Okey, saya maklum dengan itu puan. Saya minta maaf. Selepas ni saya akan cuba lebih adil dan seksama dalam pembagian bayaran tuntutan antara staf ini. Saya harap benda ni tak akan berulang lagi lah Okey, ya puan. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Ada apa-apa lagi puan? Tak ada, setakat ni itu saja. Okey, Assalamualaikum. Awak tolong pas ni dekat Puan Tayang. Baik, Puan. Minta dia selesaikan tugasan ni baik petang ni juga Okey, baik Puan. Terima kasih. Okey, Puan. Ma, ni tugasan yang diberi untuk ini awak buat. Lemak ke? Tugasan awak tu. Okey lah. Okey. Jam. Ya, saya Minta tolong tak? apa tu? Tolong saya buat kerja ni. Saya tak tahulah. Ni boleh tak? Sekejap saya tengok. Lah tak banyak pun. Sikit je. Okey, baiklah. Nanti saya buat. Terima kasih. Kan sepatutnya dia tu yang buat ni. Tak apalah, saya buat je lah. Khadijah. Awak buat apa ni Khadijah? Saya tengah siapkan kerja. Bukan yang ni tadi saya suruh Dayan Hasmah ke yang buatkan? Tak, dia minta tolong saya buat tadi. Ini sepatutnya kerja dia ni. Dayan Hasmah? Tuan. Kenapa kertas kerja ni atas meja Khadijah? Ini kerja saya ke buat? Takkan kamu tak tahu fail meja awak macam mana? Ya lah kan. Nanti saya cek lagi lah. Saya rasa lain kali benda ni tak akan terjadi lagi Baik, mohon maaf Wan. Maaf Khadijah. Apa? Dalam sketsa yang telah dipertontonkan tadi, kita dapat melihat dengan lebih jelas bahawa wujudnya persaingan terhadap sumber yang terhad. Persaingan ini akan menyebabkan konflik terjadi di antara unit-unit dalam jabatan sesebuah organisasi. Apabila persaingan terjadi, maka akan ada pihak yang tercicir untuk mendapatkan sumber terhad tersebut. Hal ini akan menyebabkan pihak tersebut berasa hilang tumpuan dan minat untuk menjalankan tugasan harian mereka. Oleh yang demikian, pihak yang bertanggungjawab hendaklah berlaku adil dan saksama dalam mengagihkan sumber yang terhad tersebut. Sementara kupasan berhubung dengan sketsa yang kedua, kita dapat melihat dengan jelas bahawa wujudnya ketidakjelasan tanggungjawab dan kuasa semasa menjalankan tugasan harian mereka. Konflik terjadi apabila bebanan tugas berlaku kepada pihak yang lain. Oleh yang demikian, fail meja atau My Portfolio diwujudkan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa menjalankan tugas. Terdapat banyak strategi untuk mengelakkan konflik terjadi di dalam organisasi. Di antaranya adalah strategi persaingan, strategi pengelakan, strategi kompromi,
Strategi penyesuaian serta strategi permuafakatan. Dalam sesebuah organisasi, strategi permuafakatan adalah sangat sesuai dan relevan untuk diperhatikan. Kerana apabila permuafakatan terjadi, maka lahirlah jalinan kerjasama di antara anggota organisasi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan mereka lebih memahami emosi, tingkah laku diri mereka dan orang lain, akan menyebabkan mereka mewujudkan penyesuaian dan keseimbangan keadaan dalam organisasi. Secara kesimpulannya, mana-mana organisasi di dunia ini tidak dapat lari daripada konflik, dan kita seringkali melihat konflik ini membawa kesan yang negatif. Namun konflik boleh membawa kesan yang positif sekiranya diadaptasikan dengan pengawalan yang baik dan berkesan. Dengan kawalan yang baik dan berkesan akan mewujudkan persefahaman di antara individu, kumpulan dan organisasi tersebut sekaligus dapat membantu organisasi untuk mencapai matlamat dan kecemerlangan.